Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sudi ke channel aku ni. Terima kasih atas sokongan hampa. Channel aku mula 2000 lebih dah. Terima kasih sekali lagi lah. Aku nak ucap semangat pun tak full semangat sebab kalah kan 4-0 jadi low pada UAE. Jadi daripada game tu kita nampak banyak sangat kelemahan lah. Dari segi taktikal, daripada segi permainan, daripada segi communication tak ada antara pemain sangat. Silap seperti yang dijangka, kita kena 4 biji je. Memanglah harapan rakyat Malaysia semua tinggi nak menang, tapi hakikat dia kita tetap kalah. Sebab kita menentang di pasukan di ranking ke 73 berbanding kita 153. Bersamaan sekali ganda dia tinggal ranking kita. Tapi harapan sebagai rakyat Malaysia tetap nak jugalah menang kan. At least berlakunya upset ke apa-apa, tapi ia tak berlaku. Okey, dalam game tu 4 biji. Bagi aku faktor salah satu dia kesilapan ke individu. Kesilapan individu yang seperti Tan Cheng Ho dah cakap sebelum ni, daripada lawan friendly dengan Kuwait, friendly dengan Bahrain, benda tu masih dibawa ke game UAE. Daripada communication, daripada kita nampak Leon Kuz main tengah center back, bukan satu posisi kegemaran dia, tapi dia buktikan dia boleh main kat situ. Cuma pairing dia macam ideal first goal tak faham apa yang berlaku, dan miscommunication dia dengan Farizal yang menyebabkan gol pertama, gol kedua, 3, 4 pula. Berapa kali Leon Kuz buat offside trap, tapi pairing dia tak faham kan. Jadi offside trap tu tak valid dan mereka akan gunakan kesempatan yang ada tu untuk jadikan gol 3 biji lagi. Game tu yang kita nampak pemain Malaysia yang bermati-matian bermain tu. Farizal Maliah lah, dia main seorang, nampak macam tu. Dah macam apik main masa suka Asia dulu dia main tu 2000 ni. 2011 aku tak ingat. Dia main seorang lawan Jepun kena 2-0 tu. Dan begitu juga 4 orang pertahanan kita bekerja teruk semalam tu. Yang lain, okey, Syamik Kuti tak tahu buat apa. Dia marking orang ke, dia marking zonal ke, kita tak faham. Nur Azam Aziz, kesian kat dia. Dia terpaksa main defensif, bukan satu perkara dia yang dia buat selalu dengan Pahang. Dia attacking minded. Okey, Sapawi Rashid, nampak gaya dia hilang kat dalam tu. Dia tak buat, dia macam tak ada. Bukan Sapawi yang kita kenal sebelum ni. Sumareh, tak tahu apa yang dia buat. Liridon malah nak pressing orang, nak pressing player lawan, passing pun ke laut, tak detect tempo langsung. Bukan selalu yang dia buat. Di Paula, ya, itu semua orang nampak kan. Semua orang nampak benda tu. Dia pegang bola tak sampai 3 minit, yang lain dia berjogging. So apa masalah dia kat sini? Masalah dia naknya adalah bila pemain yang tidak cukup minit bermain dalam kesebelasan utama menentang pasukan yang kuat, inilah jadi dia. Contoh kita tengok statistik Syamik Kuti Abah, Liridon, Sumareh, Sapawi tu tak kira dekat simpanan tu ada Akia Rashid yang main tu tak best setengah jam. Ya, pemain-pemain ni nampak struggle gila kan. Jadi dia tak boleh nak ikut apa yang perancangan coach. Nampak dia daripada minit mula pun kita dah nampak hancur. Dengan game position dipegang UAE sampai 69%, Malaysia pegang 31% ya. Aku pun dah nampak teruk gila. Daripada sini timbul satu pula persepsi adalah, adakah pemain naturalisasi patut ada ataupun tak patut ada dekat Malaysia ni? Ramai peminat marah-marah mereka nak main tempatan. Ada yang masih lagi kata ini relevan. Pemain naturalisasi boleh membantu kita. Okey, aku cakap macam ni lah mudah. Aku bersetuju dengan program naturalisasi ni. Cuma
pemain yang dia ambil tu bukan sekadar ambil macam contoh yang paling main ambil ni di Polar lah. Sebab kita tengok form dia pun tak tahu mana pun. Sejak 2-3 tahun ni dekat Perak ke apa pun kan. Jadi macam Liridon, dia pemain yang bagus, tapi dia ada masalah attitude. Itu yang penyokong Kedah dia kata semua tahu masalah ni. Dia punya perangai dia ni, saat lagi dia rasa nak main training, dia main training. Dia rasa nak balik kampung, dia balik kampung. Dia ni sayang dia ada gifted player kan tau, daripada Akademi Nürnberg. Tapi pasal apa dia sampai satu tahap dia tak boleh main bola. Dia hanya buat kerja kontrak. Last kali sampai jumpa Kedah ambil, baru dia dapat main balik bola. Attitude, Mat Saleh tak suka attitude tu. Kita Malaysia tak nampak hak tu. Hala ni nampak kesan dia. Sumareh aku tak tahulah apa yang jadi dengan dia. Dan dia pun main tak nampak macam dia main macam lawan dengan Indon sebelum ni. Aku mungkin dikabarkan dia sebelum ni injured lama juga tak main. Okey, mungkin salah satu sebab kan, tapi dia pun tak main lama dah dekat kelab Thailand tu pun dia jarang main. Jadi menyenaraikan pemain yang terlalu lama tak main bagi aku bukan satu perkara yang bagus. Banyak lagi kan pemain-pemain yang lain yang ada sebenarnya dalam tahun ni pun kita nampak tempat dia main tu ada Muhammad Hakimi Abdullah boleh, Al-Hafiz Harun boleh panggil apa nama Faisal Hadim ada juga pengalaman international bawah 23 apa semua. Dan seorang lagi tak try Fayyad ni kan bahawa banyak game lah, game changer dia masukkan Kedah, dia ada hasil lalunya. Itu persoalan. Dan satu taktikal yang aku perasan dari sekian lama adalah Safawi dengan Sumareh tidak boleh bermain dalam satu pasukan. Bukan maksud sebab mereka bergaduh, sebab mereka main dua-dua orang di posisi yang sama di sayap kanan. Kalau kita perasan dua-dua orang ni kalau letak di sayap kiri, dia tak selesa tau. Kita tak dapat satu hasil yang optimum kalau kita letakkan mereka di position yang tak betul. Dan hang nampak tak nak aku akan suruh mereka tukar dalam masa 20 minit sekali, akan tukar switch flank. Tapi bagi aku, kita kena korbankan seorang, kena cari seorang lagi yang betul-betul boleh main di flank kiri. Masih lagi yang tak puas hati dengan naturalisasi. Siapa aku kata lagi, aku setuju. Jadi aku buat masa ke lah ni, program naturalisasi ni adalah program jangka pendek saja bagi aku lah. Sebab kita kena akui pemain kita lah ni yang hak lah ni pun bukan pemain yang level yang tinggi. Masih level yang lebih kurang macam dulu kan. Sama ya dengan squad 2010 dulu. Cuma berbeza dia. Squad 2010 tu dia tak ada satu teknikal yang dahsyat sangat macam squad lah ni dengan pemain ni. Cuma semangat mereka, jati diri mereka tinggi. Itu yang kita hilang dalam game ni. Itu sebab tu kita kalah. Dan program prestasi ni patut diteruskan selagi tiap-tiap kelab dalam Malaysia ni boleh set up akademi pembangunan yang betul. Lahirkan pemain yang mengikut aturan dan cara yang dibuat oleh di negara-negara luar tu. Bukan yang buat halai-balai macam tu saja. Lepas tu kalut kata siapa tak ada ni tak ada. Memang tak ada lah, hampa tak buat. Cuba abang aku dekat Malaysia ni berapa tim dia yang buat akademi. Betul-betul buat akademi. Yang lain mana ada. Kalau ada kita mesti nampak hasil dia dah. Jangan kau nak blame ya pasal program-program yang macam ni. Bagi aku naturalisasi terpaksa dibuat sebab untuk menutup kegagalan yang berlaku, kepincangan yang berlaku sekian lama dalam bola sepak Malaysia selama ni. Faham tak pasal apa? Aku bukan marah, aku cantik MJ ke. Aku tak marah, aku bagi fakta. Okey. Jadi sebelum aku menutup bicara macam ni lah, aku cuma nak cakap satu ya. Kita boleh nak bagi peluang sekali lagi untuk 3 orang tu buktikan adakah mereka layak bermain dalam jersey Malaysia ni, membawa cata negara ni, atau lupakanlah. Kami tak perlukan pemain yang sekadar masuk Malaysia just nak ambil kat Nalan. Sorry ya. Tolong buktikan aku salah game lawan Vietnam ni dan make sure bagi pastikan coach Vietnam tu letak jawatan sebab dia kata dia kalah, dia letak jawatan. Okey, aku nak tengok sangat lah tu. Okey, kita berjumpa lagi next video. Terima kasih. Minta ampun dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Kalau hampa nak komen di bawah.
kita tukar-tukar pandangan, tak perlu nak maki-maki orang, kita ni tukar pandangan. Okey nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Models popping bottles.